Sikit Menteri, kalau Menteri tolong jawab sekali. Simulasi yang telah dibuatkan ke atas impak ekonominya, ya, adalah minimum pada kuantum yang telah disebutkan oleh pakatan, kecuali ya atas World Bank study itu, kecuali atas very low manufacturing punya sectors, the low end, really the lowest end. Dan Menteri sedia maklum betapa dalam minimum wage ini ia akan dapat merungkaikan that bottleneck yang akan mengizinkan kita keluar dan beralih daripada very low unskilled, ya, industri kepada satu yang paling tidaknya semi skill. Ini kesemua adalah perkara yang perlu diambil kira dalam keseluruhan. Saya yakin Menteri faham. Jelaskan. Terima kasih. Ahli yang berhormat, bila di kadar 1,100 yang telah diumumkan oleh pihak pembangkang, saya masih tegas di dalam pendirian bahawa ini adalah satu perkara yang telah diumumkan tanpa mengambil kira asas ekonomi dan kesan kepadanya. Kerana seperti yang saya beritahu tentang tentang pengangguran ini, daripada kajian kita ada, dia mesti ada implikasi. Dan pada masa sekarang, saudara-saudari ahli yang berhormat tahu, lebih daripada 33% daripada pekerja kita, gaji mereka ialah di bawah 700 ke bawah. Dan kalau kita lihat kepada 1,100, itu bermaksud keputusan yang dibuat mungkin akan meliputi 1% besar. Mungkin 50-60% daripada pekerja kita yang ada akan meliputi di dalam gaji minimal. Dan melalui basic principle of wages, mana-mana situasi di mana nasihat yang paling baik yang boleh diberi oleh para ekonomi, pakar-pakar ekonomi ialah kalau boleh mana-mana sistem gaji di mana gaji minima meliputi lebih daripada 10% seperti apa yang telah mereka telah mendapat di dalam Hong Kong semasa Hong Kong mengumumkan gaji minima. Ini adalah satu isu yang terjadi dan keputusan dibuat supaya gaji minima kalau boleh tidak lebih daripada 10% daripada gaji pekerja-pekerja. Kalau kita mengadakan satu sistem di mana gaji ini akan meliputi 50% atau lebih daripada pekerja, memang ini akan mempunyai kesan yang negatif kepada ekonomi. Kita boleh sampai ke 1,100, tapi mesti ambil masa. Dan apa yang kita telah mencadangkan ialah proses kenaikan gaji ini ialah satu proses yang mesti dibuat daripada semasa ke masa, iaitu itu sebab kajian akan dibuat pada tiap-tiap 2 tahun dan ini akan membenarkan majikan untuk membuat perubahan-perubahan yang akan berlaku supaya dia boleh naik. Contohnya, salah satu daripada isu yang dibangkit mengapa Sabah Sarawak 800 dan di Semenanjung 900. Asasnya ialah median wages di Sabah dan Sarawak. Median wages ialah kemampuan majikan. Kalau dilihat Sabah kononnya, gaji di Sabah kalau dibandingkan dengan Semenanjung dan di Sarawak ini, gaji puratanya, median wages di kadar yang paling rendah. Kalau gaji di Sabah itu dinaik daripada gaji purata yang ada pada masa sekarang, iaitu median wages yang ada pada masa sekarang kepada 901 kali gross, itu bermaksud untuk kebanyakan dari majikan di Sabah, gaji akan naik lebih kurang 200-300% yang boleh jadi luar daripada kemampuannya. Oleh itu di dalam melaksanakan gaji, kita kena mengambil kira semua perkara dan ini adalah kali pertama Malaysia telah membuat keputusan supaya mengadakan gaji minima. Oleh itu langkah dan cara, iaitu perjalanan kita mesti ialah satu jalan yang akan memberi manfaat kepada pekerja dan pada masa yang sama tidak menjejaskan majikan yang ada pada masa sekarang. Itulah sebab kita telah memilih satu kadar yang bukan rendah sangat. Kalau yang paling safe ialah RM700, yang paling selamat ialah RM7. So kita tidak memilih kadar yang paling selamat pada masa yang sama, tidak pergi ke kadar yang boleh membawa kepada ke zon di mana boleh ada menjejaskan ekonomi. Itulah sebab keputusan telah dibuat. Dan untuk jawab Ipoh Barat tadi, kerajaan sudah membuat keputusan iaitu pelaksanaan akan mula daripada Januari pertama, Januari nombor 1 hari bulan Januari tahun ini. Dan seperti yang telah diterangkan oleh Kuala Langat,
untuk SME, iaitu kurang daripada 5 orang pekerja, akan dilaksanakan pada tahun depan pada bulan Julai. Dan di dalam akta memang ada ruang untuk majikan untuk buat permohonan untuk lihat kalau boleh satu-satu majikan, kerana keadaan mereka ini boleh diberi jangka masa yang lebih panjang. Dan menggunakan ini adalah majikan ada mohon, dan kuasa itu ada dengan majlis untuk kaji ini dan membuat keputusan. Adakah untuk satu-satu majikan majlis akan membenarkan dan memberi masa yang lebih panjang. Untuk masa sekarang, tanggungjawab Kementerian Sumber Manusia dan Majlis Perundingan Gaji Kebangsaan ialah untuk menetapkan kadar gaji minima dan untuk melaksanakannya, dan lepas itu Jabatan Tenaga Kerja akan memantau pelaksanaannya. Daripada segi perubahan yang akan berlaku kepada ekonomi kita dan transformasi yang akan berlaku kepada majikan kita, ini adalah satu isu ekonomi yang dikendalikan oleh Kementerian Perdagangan dan Perindustrian dan oleh SME Corp, yang mereka akan mesti adakan program-program tertentu untuk bantu majikan kita di dalam plan transformasi supaya mereka boleh menghadapi cabaran-cabaran yang baru. Saya tahu dengan kenaikan kos pekerja dan dengan kos gajinya, banyak perubahan yang akan berlaku. Contohnya majikan yang sekarang ada 5 orang pekerja mungkin akan membuat keputusan untuk 3 orang pekerja. Mungkin majikan yang menggunakan tenaga kerja yang lebih banyak akan menjadi majikan yang menggunakan otomasi dan teknologi yang lebih tinggi dan mengurangkan tenaga kerja. Perubahan-perubahan ini akan berlaku dan mungkin dia akan ada kesan ke atas cara macam mana kita menggunakan tenaga pekerja asing, kerana gaji minima kena dipakai untuk tenaga pekerja asing pun, dan mereka kena bayar gaji minima di 900, lepas itu tambah bayaran levy, kos pekerja asing mungkin akan jadi lebih tinggi daripada pekerja tempatan. Ini semua akan mempunyai kesan kepada cara penggunaan tenaga kerja atau usage of labor. Ya, Ibu Barat. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri, bila Pakatan Rakyat mengatakan 1,100, kita ada asas, floor wage and all that. Kita very clear on this focus. Tapi yang menghairankan kita di bahagian sini adalah Rembau dan lain-lain ahli Parlimen UMNO yang mengatakan kalau minimum wage menjadi 1,100, beribu-ribu kilang akan tutup, ribu-ribu orang akan menghilang kerja. Adakah Yang Berhormat setuju kepada pandangan tersebut? Kalau benar, bolehkah memberi asas-asas tersebut? Saya dah beritahu tadi bahawa kalau di 1,100 perubahan gaji akan berlaku for the minimum wage itself untuk sekurang-kurangnya 40-50% daripada pekerja-pekerja yang ada. Dan daripada segi ekonomi itu ialah satu bilangan yang besar. Dan bila kita mengadakan gaji minima yang akan mempunyai kesan kepada 50% daripada pekerja-pekerja yang ada, memang itu mempunyai implikasi kepada ekonomi pada keseluruhannya. Saya sudah beritahu tadi, daripada pandangan pakar-pakar ekonomi, mana-mana implementasi yang akan melibatkan lebih daripada 10% daripada pekerja sudah mempunyai kesan. From that, bila dinaik, dia punya kesan akan tambah. Bila sampai ke 50%, apa kesannya? Mesti mempunyai kesan. Oleh itu, saya ingat walaupun ahli Yang Berhormat cakap ada asas, tapi daripada segi butiran yang kita ada, memang 1,100 mempunyai kesan negatif kepada ekonomi kita. Tapi kita boleh mencapai itu mungkin dalam 4 tahun ke 6 tahun lagi. Tetapi pada masa sekarang, kita kena jalan perlahan-perlahan dengan mengambil kira ekonomi pada keseluruhannya, memberi ruang kepada majikan untuk membuat perubahan-perubahan yang sepatut dibuat supaya gaji yang lebih tinggi boleh dinikmati oleh pekerja-pekerja. Ya, kalau Langat. Ya, betul. Saya ulangi lagi sekali, iaitu sekiranya kalau syarikat itu tidak mampu untuk mengadakan gaji minimum, peranan kerajaan di mana dia? Yang keduanya, tidak kita boleh biarkan mereka itu tercicir begitu saja. Jadi saya hendakkan komitmen daripada pihak kementerian bagi pihak kerajaan, iaitu apa peranan yang boleh dimainkan dalam memastikan bahawa gaji minimum itu tidak ada dolak dalihnya, supaya ia dilakukan dengan kadar segera. Seperti mana yang telah dijanjikan 1 dari bulan Januari untuk mereka dia melepasi 6 orang dan kurang daripada 5 itu pada Julai 2013. Terima kasih Yang Berhormat. Saya dah jawab tadi.
Iaitu isu untuk membantu majikan, bantu mentransformasikan syarikat-syarikat. Ini semua dibuat oleh Kementerian Perdagangan dan Perindustrian dan SME Corp yang mempunyai banyak rancangan untuk bantu syarikat-syarikat di dalam perubahan mengira transformasi mereka, dan program-program ini boleh digunakan oleh majikan-majikan ini untuk lihat macam mana boleh menangani perubahan yang sedang berlaku dengan kaji minima. Dan tapi masalah yang dihadapi oleh majikan-majikan ini tidak akan menjejaskan rancangan kerajaan untuk melaksanakan gaji minimum. Kita akan terus di dalam proses ini dengan harapan perubahan ekonomi kita akan berlaku secara berperingkat. Saya ingat kita lebih baik lalu daripada tajuk ini. Last question. Menteri, terima kasih. Adakah satu task force ditubuhkan untuk gabungkan usaha-usaha MITI, SME Corp dan juga Kementerian Dalam Negeri untuk mengurangkan pekerja asing? Secara adakah task force ataupun usaha gabungan dilakukan? Kedua, saya hanya nak komen sikit tentang pandangan ekonomi YB Menteri tadi. Memang ada berasas pandangan YB, tapi kita dalam satu suasana di mana ekonomi global tidak begitu baik dan telah merosot. Ekonomi kita kena dipandukan atau dijanakan oleh domestic economy. Domestic economy itu dari mana? Dari disposable income yang diperolehi oleh pekerja kita. So kalau kita boleh tambah sikit daripada 900, mungkin kita pun boleh jana ekonomi domestik yang lebih kukuh, yang lebih dinamik dalam suasana ekonomi yang agak meleset. Terima kasih. Saya tambah sikit, Menteri. Terima kasih. Menteri. Terima kasih Ahli Yang Berhormat. Memang bila gaji naik daripada 600 sampai 900 itu akan memberi kesan itu. Apa yang kita cakap, yang saya cakap tadi ialah satu, that spillover effect and the effect on the economy mesti ada. Pada masa yang sama, we as a responsible government telah mengambil langkah-langkah yang berpatut supaya tidak mendatangkan kesan-kesan buruk.